Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni cikgu nak bercakap tentang topik 3, iaitu berkenaan dengan pemilihan bahan yang sesuai di dalam bengkel mekanikal. Okey, so apa itu bahan? Okey, bahan digunakan untuk membuat daripada salah satu material yang berbentuk petak ataupun bulat dan dijadikan bahan bentuk seperti meja, kerusi, nut ataupun juga drive shaft. Okey, kenapa pemilihan bahan ni sangat penting? Ia kerana untuk menghasilkan bentuk kerja ataupun bahan kerja yang berkualiti serta mendatangkan manfaat kepada pengguna. So apabila kita memilih bahan yang tidak sesuai di dalam bengkel mekanikal, boleh menyebabkan bahan itu mudah patah, retak dan cepat haus. Okey, jenis-jenis bahan yang digunakan di dalam bengkel mekanikal ni terdapat dua jenis bahan, iaitu logam ferrous dan juga logam bukan ferrous. Okey, kita masuk dahulu pada logam yang bukan ferrous. Okey, logam yang bukan ferrous ni diperbuat daripada logam semula jadi seperti emas, copper, titanium dan sebagainya. Akan tetapi logam bukan ferrous ni kos dia agak mahal dan kurang digunakan di dalam mana-mana bengkel. Okey, kemudian adalah logam ferrous. Okey, logam ferrous ni sering digunakan di dalam bengkel sebab kos dia agak murah. So logam ferrous ni adalah gabungan logam dan besi dan seterusnya. Logam ferrous ni dia terdapat 3 jenis, iaitu keluli alloy, keluli karbon dan juga logam tuang. Okey, keluli karbon. Keluli karbon ni terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah keluli karbon rendah. Ia digunakan untuk bolt, nut, plate dan sebagainya. Kemudian keluli karbon sederhana. Keluli karbon sederhana ni mostly digunakan di dalam construction ataupun di tempat tapak-tapak pembinaan seperti paku, skru dan juga besi-besi tiang lah dan sebagainya. Yang ketiga adalah keluli karbon tinggi. So keluli karbon tinggi ni dia menghasilkan produk seperti pisau, kikir, gerudi dan sebagainya. Okey, keluli alloy pula, keluli tahan karat, mengandungi nikel dan kromium yang tinggi. So keluli ini digunakan untuk besi yang tahan karat. Dan kita ada keluli tahan lasak. Okey, keluli tahan lasak ni mempunyai kestabilan yang tinggi dan banyak digunakan di dalam bengkel-bengkel. Okey, contoh peralatan yang digunakan ataupun bahan untuk membuat keluli tahan lasak ni adalah seperti drill, mata gergaji dan sebagainya. Okey, logam ferrous yang ketiga ialah jenis besi tuang. So besi tuang ni terbahagi pada 4 kategori. Yang pertama, besi tuang kelabu. Contoh seperti enjin kereta, dia mempunyai mapatan yang tinggi. Contoh besi tu agak padat, akan tetapi ia mudah berkarat. Kemudian ada besi tuang putih dan ia mempunyai ketahanan yang tinggi. Contoh menjahit, di mana dapat diletakkan piston, so tahan daripada geseran. Dan yang ketiga adalah besi tuang tempawan. Besi tuang tempawan ni kalau kamu tengok, dia selalunya digunakan pada pagar ataupun kursi-kursi besi. Dia ada sifat-sifat melentur dan fleksibel. Dan akhir sekali adalah besi tuang alloy. So besi tuang alloy ni dia tahan lasak tapi ada sifat haus. Contohnya besi tu bila terkena geseran dia akan menipis. So salah satu produk yang dicipta oleh besi tuang alloy ni seperti brake disc kereta dan motor. Okey, macam mana kita nak tahu jenis-jenis besi yang kita gunakan ataupun bahan kerja yang kita gunakan tu? First, kita kena tengok menggunakan mata. First step. Yang pertama adalah menengok kod warna. Okey, setiap besi ataupun keluli mempunyai ciri-ciri ataupun warna yang tersendiri. Sebagai contoh, kalau kita tengok aluminium, dia punya bentuk ataupun dia punya warna macam warna kelabu-kelabu ataupun silver. Manakala kalau besi tuang, kalau kamu tengok macam besi-besi pagar kan,
Itu adalah besi tuang. Dia merupakan besi yang mempunyai color gelap sikit berbanding aluminium. Dan yang kedua, bagaimana nak tahu jenis bahan, iaitu kita melakukan dengan ujian. Okey, salah satu ujian kita buat adalah ujian magnet. So ujian magnet ni kamu letak magnet kepada besi, dan mostly ujian yang dilakukan terhadap logam ferrous akan tertarik, manakala logam yang bukan ferrous seperti emas ataupun tembaga dia tak akan tertarik dengan magnet. Dan jenis ujian yang kedua adalah kita melakukan ujian panca terhadap besi ataupun logam tersebut. Kita menggunakan center punch untuk mengetahui kekerasan logam tersebut. Dan yang ketiga, kita melakukan ujian mengguris. Okey, ujian mengguris ni selalunya akan menggunakan scriber. Dan akhir sekali kita melakukan ujian bunga api, iaitu melalui dan menggunakan grinder. Dan sekian, terima kasih, dan itu saja pembelajaran kita pada hari ini.